Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna ya Allah fa innaka bina qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-'adzab, Allahumma irfa' 'anna al-bala', Allahumma irfa' 'anna al-waba' birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Anwar, Ketua Jabatan Pengurusan Masjid, Ketua-ketua Jabatan, Sadatul Asatizah wal Ustazat, semua staf Universiti Sultan Azlan Shah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya dapat kita sama-sama berada di Masjid Tuanku Bainon ini untuk program Ihya Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat sikit sebanyak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini diberikan kepada kita agama Islam yang penuh dengan rahmat, diturunkan pada, kalau ikut sirahnya, esok adalah nuzulul Quran, maknanya penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak semua macam letih gitu kan. Memang letih pun puasa ni, memang letih Hari tu saya pergi awal Ramadan, memang semayang di belakang makmum. Memang tak mau jadi imam lagi, semayang tu. 2-3 hari lepas Ramadan tu imam kata, samakan lutut-lutut tuan-tuan. Setengah orang perasan, setengah orang tak perasan. Kita perasan. Orang samakan tumit tuan-tuan. Dia dah tak larat lah. Samakan lutut tuan-tuan. Dan memang Ramadan dia letih. Dan memang itu pun qasad ataupun maksad daripada Ramadan, supaya kita letih. Cuma Ramadan tahun ni tak jumpa lagi jemaah yang sujud khusyuk lama. Belum lagi. Mudah-mudahan tak payah jumpa lah. Ramadan lepas kita jumpa. Lama khusyuk sujud. Imam dah bangun dah. Imam dah baca surah dah, dia sujud lagi. Letih dan letih. Tapi itu kita sebutkan memang qasad dia. Maksud daripada Ramadan, daripada saum, untuk kita lapar, untuk kita dahaga, dan untuk kita rasa letih. Kerana dari sudut falsafahnya,
Dengan kita mengurangkan bahagian kemanusiaan itu, kita akan jadi lebih rapat kepada ketuhanan. Bahagian setengah sebut ketuhanan. Macam kita ada intelek, kita ada mendengar, kita ada melihat, kita ada kehendak. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah nak, kita pun ada nak juga. Tak sama, memanglah. Tapi seolah-olahnya ada nilai-nilai ketuhanan itu dalam diri manusia. Kata ulama, dalam diri manusia juga ada nilai-nilai kemakhlukan yang pastinya ada. Dengan dikurangkan nilai kemakhlukan itu, kita akan lebih hampir kepada Allah. Apakah nilai kemakhlukan yang cukup dominan pada diri kita? Makan, minum, desire sexual desire. Yang tu dipotong. Untuk mudah-mudahan kita boleh nanti akan lebih menghampiri nilai-nilai ketuhanan, untuk kita lebih berada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita syukur pada Allah Taala kerana diberikan kepada kita Ramadan, beri kepada kita puasa. Kadang-kadang orang bersoal, apa ni rahmat Tuhan ni suruh kami seolah menderita. Oh, memang berat puasa ni ya. Kita ni kerana dah biasa puasa ni, sebab tu rasa okey aja. Walaupun berjalan, bersenam, rasa okey lagi nampak kan. Walaupun nampak letih tu, tapi boleh lagi. Saya tengok dalam YouTube, hamba Allah ni nak masuk Islam dah. Tanya, mengapa tak masuk Islam lagi? I'll try to fast first. I'll try to fast first. Dia nak masuk Islam dah. Memang nak terima dah Islam. Orang tanya dia, apa tak masuk lagi Islam? Ucaplah syahadah. Dia kata, aku nak try puasa dulu. Kalau aku lepas puasa, baru aku masuk Islam. Berat tu puasa. Tapi Alhamdulillah, kerana kita dah menerima puasa ni dengan cukup baik sejak dulu lagi. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa, kes orang tak puasa masih lagi. Masih lagi. Sebab tu pengarah Jabatan Agama Islam tekah nak masuk puasa ni, dia buat reminder awal-awal dah. Walaupun tak ada yang naik kereta jenazah, tapi dia remind dah. Boleh denda sekian banyak duit. Kerana masih lagi ada orang yang tak puasa, dia memang letih puasa ni. Maka kerana itu ada orang tanya, ni apa pasal puasa ni, sedangkan agama ni agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi suruh kami tahan lapar ni. Maka jawabnya adalah kerana ya, agama ni rahmat. Kerana rahmat itulah Allah Ta'ala suruh kita puasa. Kerana akhirnya dengan rahmat Allah melalui puasa ni, baik tu mari kat kita balik. Mari kat kita balik. Baru ni dia orang hantar, saya cek tengok kan, seorang yang dapat Nobel Prize. Asalnya orang Jepun. So dia buat kajian, dia dapat Nobel Prize tu kerana dia jumpa satu penemuan yang menyatakan sel manusia apabila dilaparkan ia, mana bila kita ni lapar, sel kita akan lapar. Selari dengan laparnya sel kita, maka dia secara automatik dia akan makan sel-sel yang dah rosak dalam badan. Untuk siapa tu? Untuk Allah ke? Untuk siapa? Untuk kita. Hadza lana. Hadhihi khalaya doktor, idza sumna, kita puasa sumna limudda 8 sa'at wa ma fawq, fa khalayana yani bizatihi yakul khalaya al-halaka. Yakul, dia makan. Jadi kebaikan itu balik kepada kita. Itu rahmah Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Rahmah Allah Taala juga ke atas kita. Bila puasa ni Allah tahu susah.
Kalau dah tak larat, buka. Kalau dah tak larat, buka. Bukan saja-saja tak larat. Nah, ini baru berjalan dekat ni, tak boleh buka lagi. Maka ada yang dah nak jatuh dah. Siapa dia bangun sekali, kemudian jatuh balik, buka. Kalau dia terus puasa, haram bagi dia puasa. Kerana itu akan menyebabkan mudarat besar. Maka wajib atas dia buka. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang dia itu sakit, lepas tu dia musafir, maka buka puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, puasa hari lain. Allah ulang 2 kali. Ayat ayyaman ma'dudat, cerita yang sama juga. Sagi syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar. Ulang 2 kali. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sama juga orang kata bulan Ramadan ni Nabi perang pertama Nabi bulan Ramadan, iaitu perang Badar. Kalau ikut sirah ada 2 perang berlaku dalam bulan puasa, Badar dengan Fathul Makkah. Setengah orang dia ingat sahabat puasa. La. Makana yasumun ayyamul ghazwa. Sahabat tak puasa. Dalam satu riwayat disebut safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bermusafir dengan Rasulullah, yakni fi ghazwatin, dalam satu peperangan. Imma Badar, sama ada Badar ataupun Fathul Makkah. Fa nazalna manzilan, kami camp dalam satu tempat. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sebut kepada para sahabat, nanti kita akan bertemu dengan musuh kita. Nanti kita akan bertemu dengan musuh kita, akan perang. Was-sawmu aqwa lakum wal fitru aqwa lakum. Afwan. Nanti kita akan bertemu dengan musuh kita. Kalau kamu berbuka, itu lebih kuat bagi kamu. Waktu tu sahabat faham. Nabi SAW bagi pilihan. Siapa nak puasa, terus puasa. Siapa nak buka, boleh buka. Maka esok sambung lagi perjalanan, kerana jauh. Berikutnya, kata sahabat, nazalna manzilan akhar. Kami camping pula dekat site yang lain dalam perjalanan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, annakum musabbihu aduwikum fa'aftir wal fitru aqwa lakum fa'aftiru. Esok kamu semua akan berjumpa dengan musuh-musuh kamu. Esok. Maka Nabi kata apa? Buka puasa, tak perlu puasa, itu lebih bagus bagi kamu. Lepas tu Nabi keluar arahan, fa'aftiru, maka hendaklah kamu semua buka puasa. Maknanya tak puasa esok. Itu rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada sahibus syariah, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang orang duk ingat dia macam jadi cerita khayalan pula kan. Wah, hebatnya sahabat kan. Waktu perang berpuasa. Dah, kita sahabat seperti kita, manusia juga, ada rasa letih, ada rasa mengantuk, semua ada. Sayyidina Umar pemarah, dia pemarah. Dan dia macam kita juga, lawan marah tu. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia ada perasaan ghirah, cemburu. Sebut nama Khadijah, lenting dia. Dia lawan perasaan cemburu dia. Dia macam kita, sahabat macam kita. Kita tak perlu cipta satu cerita yang apa, oh sahabat ni hebat sangat. Memang dia hebat, tapi hebat mereka itu dalam ruang lingkup kita, seperti manusia kita, macam biasa kita, manusia biasa. Waktu sahabat berbuka waktu puasa. Dan kerana itu juga bila nak perang, bukan hari-hari biasa lah. Maka kerana itu juga kita melihat, itu contoh-contoh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bulan puasa ni kita ambil, kita ingat
kita melaksanakan puasa ni, kita ingat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Mudah-mudahan rasa syukur tu akan lebih banyak lagi. Sebab tu dalam ayat puasa Allah Taala sebut la'allakum tashkurun walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kamu semua bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, itu mukaddimah yang kita nak sebut hari ini, kerana esok ataupun malam ni, kalau ikut sirahnya malam turunnya Quran itu. Yang kita nak sebut hari ini adalah Quran itu sendiri. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Quran. Sidang hadirin dirahmati Allah sekalian, Quran kita semua tahu mukjizat. Dan mukjizat Quran ini hebat dia. Tak perlu jadi orang Islam pun kita boleh rasa mukjizat dia. Itu hebat dia. You doesn't need to become a Muslim to feel the miracle of Quran. Tak payah jadi orang Islam, boleh rasa mukjizat Quran. Sebab tu kita tengok orang boleh masuk Islam kerana dengar Quran. Dan lagi satu juga fakta, we doesn't need to understand the Arabic language to feel the miracle of Quran. Tak payah, rupanya. Bukanlah nak suruh jangan mengaji bahasa Arab. Sahabat sekalian duduk di USAS ni, belajarlah bahasa Arab sikit sebanyak. Kan, komen-komen kaifa halukum boleh jawab. Ana bi khair, boleh nah. Hak mana hak bukan pengajian Islam tu kan? Try lah juga nah. Sementelahan kita duduk dalam satu komuniti yang ramai orang hak boleh berbahasa Arab, try. Tapi nak ceritanya, tak faham bahasa Arab tu pun boleh merasai kemukjizatan Quran. Sayyid Qutb rahimahullahu taala dalam Zilafi Zilalil Quran, dia cerita perjalanan dia daripada Mesir pergi ke Amerika. Dalam perjalanan tu lama lah, kerana melintasi naik kapal laut. Tak ada aeroplan lagi, jadi naik kapal laut. Maka melintasi lautan lama. Tiba masa Syed Qutb kata, kami rasa kami nak buat sembahyang Jumaat lah. Gitu ya. Dia buat sembahyang Jumaat. Syed Qutb yusalli ma'a jama'atihi al-Jum'ah. Sembahyang Jumaat atas kapal laut. Dia minta dengan kapten pula. Orang Islam ni ikut peraturan. Syed Qutb pun naik kapal, dia minta peraturan, minta pada kapten kapal, boleh tak kami nak sembahyang Jumaat? Kapten kapal kata, okay, go on. Dia sembahyang lah. Sembahyang, Syed Qutb jadi imam. Kemudian dia pergi tu 6 orang dalam cerita, kalau tak silap saya 6 orang 7 orang. Kemudian kelasi-kelasi yang lain pun minta izin boleh sembahyang, so sembahyang ramai. Mungkin tak ikut mazhab Syafi'i lah, Syafi'i 40 orang. Tapi kita musim Covid ni pun tak ikut Syafi'i dah kan. Tapi kita ikut enactment pentadbiran negeri Perak, jangan lupa tu. Kita masih ikut enactment pentadbiran negeri Perak walaupun tak ikut Syafi'iyah. Jadi Syed Qutb sembahyang jemaah, orang tengok ni. Kapal dulu bukan besar mana. Jadi orang tengok kan. Orang kafir ni tengok. Habis sembahyang tu, orang putih ni pun congrats lah kan. Tahniah, very good, apa orang kata kan, a very spiritual punya activity. Kan kita khutbah kan? Cuma kita aja tak menghayati. Kita kalau khutbah Jumaat spiritual sungguh, sehingga melayang roh keluar dari jasad. Dalam kurungan tidur. Jadi habis sembahyang tu, muslimat kalau rasa ada insomnia, mari sembahyang Jumaat duduk atas tu. Imam bagi je assalamualaikum, Allah yarham. Habis sembahyang tu, orang yang non muslim yang duk tengok depa sembahyang tadi, congrats, tahniah, very spiritual scene, macam-macam lah sebut kan.
Kemudian Syekh Qutb kata, ada seorang perempuan datang jumpa aku, pegang tangan aku bisyiddah, tarik tanganku, dia menangis, tafidu minad dama', menangis dia. Lepas tu dia kata, apa hampa buat tadi ni? Aku dengar sedap sungguh. Orang perempuan Yugoslavia, dia lari daripada rejim Tito. Tito ke Titos? Allah alam. Rejim Tito dekat Yugoslavia, komunis. Jadi Syekh Qutb kata, kami ini amalan kami, ibadah kami, khutbah. Kemudian dia kata, aku dengar bahasa ni sedap lah. Dia kata, oh, Syekh Qutb kata, ni bahasa Arab, bahasa kami. Tak, bukan yang tu. Ada yang satu, bila dia tengah berdiri tu sedap bacanya, tak sama dengan waktu dia seorang berdiri. Bila kamu ramai-ramai berdiri, yang tu sedap sungguh, dia kata. Nangis tu. Maksudnya waktu sembahyang Jumaat tu, waktu imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai habis. Jadi perempuan Yugoslavia ni kata, yang tu sedap sungguh, dia kata. Maka Syekh Qutb kata, ini bukti bahwasanya Al-Quran dia boleh menembusi jiwa-jiwa manusia tak kira siapa. Sebab tu kita sendiri pun bila baca Quran, Rasul suruh kita menangis baca Quran. Tapi yalah, kadang kita tanya juga kan, saya ni dah lama Islam pun tak benar-benar menangis baca Quran. Dengan mungkin setengah orang kata, itu minta kepada Allah lah. Inilah bulannya untuk kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berikan. Sebab tu kita kata tadi, Quran kemukjizatan dia bukan sahaja kepada orang yang reti bahasa Arab. Orang tak reti bahasa Arab pun, jika kena keadaannya, dia akan merasai kemukjizatan Al-Quran. Al-i'jaz al-lughawi dalam Al-Quranul Karim. Itu cerita moden ya. Saya last sebelum kita berhenti. Al-Asma'i dia cerita Asma'i. Asma'i ni masyhur lah dalam literasi bahasa Arab. Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman dia riwayat daripada dengan sanad dia sampai kepada Asma'i. Alim lah Asma'i ni. Zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Nama Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid asalnya semua orang kena tahu lah Harun Ar-Rashid. Tapi Harun Ar-Rashid ni rahimahullah, kena ingat lah, jangan kita salah faham dia. Dia khalifah yang hebat. Yahujju am wa yujahidu am. Setahun pergi haji, setahun pergi jihad. Cerita yang orang putih duk buat, mustasyrikun duk buat apa? Cerita 1000 malam. Itu dinisbah kepada Harun Ar-Rashid. Oh, jahat mustasyrikin ni. Padahal antara khalifah Islam yang hebat. Setahun pergi jihad, setahun pergi haji. Tapi orang ubah cerita dan setengah orang Islam percaya. Cerita 1000 malam. Tu siapa 1000 malam ni cerita tu? Cerita tentang Harun Ar-Rashid yang dia akan bunuh setiap perempuan yang dia kahwin. Malam pertama, esok bunuh. Tapi yang permaisuri ni hebat, Zubaidah, dia akan buat cerita. Malam pertama dia cerita. Muslimat boleh try tengok. Malam pertama dia cerita kat Harun Ar-Rashid. Sebelum habis ending tu kan, macam orang duk tengok cerita Korea tu kan, sebelum habis satu episod tu dia berhenti kat situ. Jadi nak tahu apa cerita esok ni, apa cerita sambungan ni, maka tak dibunuh sambung esok. Kalau tidak kena bunuh lah. Maka esok pun sama juga, dibuat cerita sampai nak ending, kita tidurlah Amirul Mukminin, tidur. Tak dibunuh lah esok. Sambung 1000 malam. Itu semua khayalan atas Harun Ar-Rashid.
rahimahullah. Baik, Asma'i tadi dia cerita, kuntu yawman fi Masjidil Basrah. Aku satu hari aqbaltu min Masjidil Basrah. Aku balik daripada Masjidil Basrah, faltaqaitu bi Arabi. Aku berjumpa dengan seorang bedui duduk atas unta dia. Duduk atas unta. Lepas tu dia salam kat aku. Asma'i kata kan. Aku pun ruddus salam, aku jawab salam. Lepas tu min aina anta? Badui tanya ke Asma'i. Asma'i kata, aku min Bani Asma'. Aku daripada Bani Asma'. Antal Asma'i? Adakah mu ni Asma'i yang glamour tu? Oh, dia kata, na'am. Akulah Al-Asma'i. Min aina aqbalta? Mu mari dari mana? Aqbaltu min makanin yutla fihi kalamur rahman. Asma'i kata, aku mari daripada tempat yang dibacakan padanya kalam Allah, kalam Rahman. Tu bahasa bunga dia lah ya. Kalau kita, aku mari daripada masjid, itulah kan. Tapi ni bahasa bunga. Asma'i orang lughawi. Aqbaltu min makanin yutla fihi kalamur Rahman. Arab Badui ni kata apa? Yang ni kena tengok sikit, ni tengok ni. Ambil istifadah sikit. Apa ni orang Badui ni kata apa? Awalir Rahmani kalamun yatluhul adamiyun. Adakah bagi Allah itu kalam yang dibaca oleh manusia? Asma'i kata apa? Asma'i tak sebutlah dari riwayat tu. Tapi yang syarah hadis tu dia kata apa? Dia kata inilah keadaan manusia. Yang hidup pada zaman dulu pun ada ramai lagi buta Al-Quran. Dia kata. Yang syarah cerita ni kan. Ada. Ni zaman Abbasi ni. Zaman Abbasi ni. Tapi Badui tak mengaji. Tak pergi sekolah. Tak pergi ke masjid. Maka dia boleh tanya dekat Asma'i, iya ke Allah tu ada kalam yang diturunkan kepada manusia, manusia boleh baca? Asma'i kata, iya ada. Tolong baca sikit, aku nak dengar. Maka Asma'i pun baca dalam surah Az-Zariyat, waz-zariyati zarwa, sampailah sampai kepada ayat yang Allah Ta'ala kata, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Arabi tu kata, betul ke Tuhan sebut ni? Makna dia apa? Dan di langit itu rezeki kamu dan apa yang telah dijanjikan bagi kamu. Betul kan ni Tuhan sebut? Semua kata, ya ni kalam Allah. Ya. Bila dia dengar tu apa dia buat? Dia ambil dia punya parang, dia sembelih dia punya unta, dia bahagi segala daging unta, dia patahkan dia punya apa? Dia punya pedang parang dia tadi, dia tanam dalam pasir, dia keluar berjalan, pergi ke hutan. Waktu tengah berjalan tu dia ulang, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sampailah Asma'i tengok dia masuk dalam hutan. Hutan tu maksudnya padang pasir lah. Sana bukan hutan macam Kuala Kansar, padang pasir, dia tak nampak. Asma'i kata apa? Asma'i kata, aku 30 tahun aku baca Quran. Aku belum pernah rasa seperti mana intabaha ilaihil Arabi. Aku tak pernah rasa seperti mana yang dirasai oleh Arabi, Badui tadi. First time dengar, terus terasa dalam hati. Itu mukjizatul Quran. Betul tak betul faham tu cerita kemudian kan? Maknanya dia patah, dia tinggal, makna dia rasa apa? Dia rasa bahawa segala tu rezeki mari pada Allah Taala. Aku nak takut apa? Lebih baik aku tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tu faham dia lah. Tak apalah, tu ada apa ni? Ada perbincangan lagi. Tapi dia merasai akan Quran itu. Ijaz Quran merasuk masuk dalam jiwa. Asma'i kata, aku 30 tahun baca Quran, aku tak pernah rasa macam tu. Macam kita lah kan. Baca Quran tu, aku jual lah kereta. Macam tu kan. Ada pernah
Ha? Baca Quran kan? Baca Quran tu. Kan? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dalam tu. Allah ingat kita selalu tertipu dengan harta. Aku jual lah Inspira. Tak ada payah lah. Jual lah Honda. Tak ada payah. Belum rasa lagi kan. Belum. Tapi Arabi tadi, Badui tadi rasa. Dia rasa. Maksudnya tu nahara ba'lahu. Dia sembelih. Dia sedekah habis semua. Masya Allah. Lepas tu Asma'i kata, tapi Quran ni itulah dia kena ulang banyak kali sikit. Dia kena ulang. Sebab tu tuan-tuan, kalau imam jadi imam tarawih, dia duk baca ayat lazimnya, jangan pergi condemn dia. Apa baca ayat lazimnya? Jangan. Jangan. Mari lu baca ayat panjang sikit. Asyik ulang kul huwallah aja. Ya Allah, kul huwallah tu punya lah besar power dia tu kan. Tak mau sembang pahala lah, sembang dia punya apa? Dia punya bukan pahala besar dah. Kan? Sulusul Quran, qul huwallah. Dia punya power tu. Dia boleh bagi energi pada kita. Tapi kena ulang banyak sikitlah. Maka Asma'i kata, lepas tu aku pun pisah dengan dia lama sehingga tiba masanya aku pergi haji dengan Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Pergi haji, waktu aku tengah tawaf, aku dengar ada orang panggil nama aku. Slow je, tak larat. Ya Asma'i, ya Asma'i. Maka aku tengok, wazaka al-A'rabi. Itu Arab Badui yang aku jumpa kat Basrah dulu. Arab Badui tu kata, ya Asma'i, apa khabar? Sembang lah macam Arab biasa lah. Arab kalau nak start sembang lama sikit, kaifa haluka, ma akhbaruka, kaifa sahhutuka, macam tak larat nak jawab tu kan. Nah, kemudian Arabi tu kata, boleh tak mu baca balik kat aku ayat mu baca dulu. Bukan Arabi pun baca, Asma'i pun baca surat Zariyat sampai kepada wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun, ayat tu juga. Fasah al-Arabi, Arabi tadi menjerit, tak tahu macam mana menjerit. Kan bahasa sah tu menjerit. Fasah al-Arabi faqala inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguh kami telah mendapati apa hak janji Tuhan. Hak Tuhan sebutlah ayat tu, ayat sebelumnya itu betul belaka. Faqal, lepas tu dia kata, boleh tak mu sambung sikit aku nak dengar lagi. Gitu kan. Boleh tak sambung sikit nak dengar lagi. Macam ustaz-ustaz lah kan, dah habis tarawih tu sedap baca, ustaz boleh tak mari besok. Itu kan. Itu dia sedap dengar tu. Asma'i pun baca sambung lagi. Ayat lepas tu, fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqum mithla ma annakum tantiqun. Satu ayat aja. Arabi tu kata apa? Manza aghdabal jalil hatta yahlif. Dia faham. Ini cerita yang faham pula lah. Kan sahabat-sahabat kalau mengaji apa ni lughatul Quran, dia bukan faham. Arabi itu kata, siapa yang menjadikan Tuhan marah ni sehingga dia bersumpah, fa wa rabbis sama wal ard. Siapa hak beri Tuhan marah ni? Kerana hak dia sebut tadi aku dah rasa betul dah. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun, betul. Sekarang ni siapa hak tak percaya lagi ni sehingga Tuhan sanggup bersumpah macam ni? Maka dia sebut lagi tu fasah. Lepas tu dia jatuh, dia mati. Dia menjerit tu, mati dah. Allah yarhamu. Tak pernah masuk sekolah, tak pernah pergi universiti,
tak mengajar di universiti, tak pernah dengar Quran melainkan setahun dua sebelum tu aja. Dan dia duk ulang ayat tu aja. Tapi itu Quran bila dia masuk dalam diri kita, lebih dia orang Arab, dia faham sikit bahasa, maka Quran itu dia beri kesan kepada diri dia. Yang kita nak sebutkan di sini apa? Bahwasanya Quran dia boleh beri kesan kepada diri kita. Tak kira siapa. Sama ada Islam ataupun non-Muslim. Sama ada dia faham bahasa Arab ataupun tak faham bahasa Arab. Maka rugi bagi kita kalau Ramadan kali ni kita tak khatam Quran. Pastikan khatam Quran. Mudah-mudahan semua. Tanggungjawab kita terhadap Quran, pertama kita reti baca. Dah reti baca, kita ulang baca. Dah boleh ulang baca, kalau boleh kita tarannum Quran. Belajar tarannum. Kita faham Quran, kita tatbik Quran, laksanakan Quran. Tanggungjawab kita. Dan paling penting jangan lupa, satu kadang orang terlupa, iaitu kita sampaikan Al-Quranul Karim. Maka mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita bincangkan pada hari ini, ya, untuk kita menghayati akan nuzulul Quran, ya, esok ataupun malam ni, ya, supaya nanti kita ada semangat, himmah untuk kita mendalami akan Al-Quran, untuk kita lebih memahami akan Al-Quran, untuk kita gali daripada Quran itu. Nak cerita tentang Quran ni, Masya Allah. Sayyidina Umar sendiri pun kan, Sayyidina Umar, dia merubah manusia Quran ni. Dia merubah manusia. Sayyidina Umar cerita biasa kita dengar dengan ayat Taha, so Islam dia. Dan merubah pula menjadi seorang yang hebat sungguh. Hebat sungguh Sayyidina Umar. Tapi jangan lupa ya, sisi-sisi kemanusiaan Sayyidina Umar tu masih ada. Sisi bengking dia tu masih ada. Marah dia. Jangan lupa. Tapi dengan keberkatan Quran, mudah-mudahan dia boleh apa? Dia boleh menjaga kita. Dia boleh jaga kita, mudah-mudahan. Itu yang saya sebut tadi, Aisyah radhiyallahu anha kan, dia ghirah, dia cemburu. Tapi mudah-mudahanlah kerana hidup dengan Nabi, kemudian dengan Quran sendiri, hidup bersama dia menghayati Quran, maka Quran itu dia jadi apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia jadi pembeza antara hak betul dengan hak salah. Sebab tu Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia punya garang dia tu kan. Garang dia tu kan. Kalau dia salaka tariqan, dia lalu satu jalan, iblis jalan belah sini, iblis lebih rela, setan lebih rela terjun longkang daripada berselisih dengan Sayyidina Umar. Dia punya haibah dia tu. Tapi kan dengan Quran ini yang mengubah manusia, dia tengah berucap ni, Amirul Mukminin tengah berucap, ada hamba Allah angkat tangan, ya Umar, marah. Dia marah tu kan, orang Islam marah ni. Ya Umar, la ta'ah wa la sama'. There is no obedience, there will not hear from you. We are not going to listen from you. Kami tak mau dengar mu cakap. Ni garang ni, Amirul Mukminin, presiden, duduk depan, cakap, khutbah, bagi ucapan. Ada seorang bangun, ya Umar, tak panggil Amirul Mukminin dah sebab marah. Ya Umar, hari ni kami tak taat, kami tak mau dengar mu cakap apa. Apa itu kan, itu Quran tahan dia. Kalau ikut Umar zaman sebelum Quran, apa dia buat? Buat keluar parang, potong kepala. Tidak. Mudah-mudahan dengan Quran yang ada pada Umar, dia tak kata ni apa hal. Sebab apa kamu kata gitu? Orang tadi kata, sahabat kata, kami tengok mu ada dua potong pakaian. Kami semua dapat satu. Istilahnya apa? Ini tidak adil. Kamu khalifah, kalau kamu tak adil, kami tak taatmu. Tengok suasana macam mana. Suasana macam mana.
Khalifah ni garang. Tetapi kegarangan dia tak menjadikan dia itu seorang yang hilang pertimbangan. Mudah-mudahan kerana keberkatan Quran yang dia amalkan. Sebab apa? Sayyidina Umar tanya, mu dapat 2, kami dapat 1 je. Sayyidina Umar kata apa? Ya Abdullah, mari mu cerita sikit. Anak dia pun cerita. Anak dia kata, pak aku pun dapat 1 je. Dia jibayah dia panggil, maknanya harta daripada luar Madinah sampai dekat Madinah. Jadi dibedak-bedak sama orang Islam. Maka antara yang dapat tu pakaian. Setiap orang dapatlah 1. Sayyidina Umar waktu berucap tu dia pakai 2. Tak cia. Jadi Sayyidina Umar kata, Abdullah bangun mencerita sikit. Maka Abdullah anak dia pun kata, apa aku pun dapat 1 je. Habis tu hak ada 2 kat badan dia tu mana mari. Hak tu aku bagi kat pak aku sebab badan dia besar. Itu kan. Okey, kalau macam tu tak apa. Kami taat, kami dengar balik. Mana nak mari manusia macam ni? Melainkan dengan Quran, wahyu ilahi untuk dia berubah. Sama juga Sayyidina Umar pernah sekali di tengah berucap tu makcik tua bangun. Makcik tua bangun. Apa ni? Marah. Apa ni Umar? Mu nak hadkan hak kami yang Allah Ta'ala beri kepada kami. Waktu tu Sayyidina Umar dia nak buat innovation sikit. Innovation dia apa? Mahar orang perempuan dia ada limit dia, tak boleh mahal. Sekarang tak tahulah berapa. Sekarang 20,000, artis 60,000. Itu semua sesat lagu tu. Kan? Jadi zaman tu pun ada juga hal tak mahal. Yang tak mahal tinggi. Jadi Sayyidina Umar nak hadkan. Bila Sayyidina Umar nak hadkan, bangun makcik tua tadi. Dia iktiraf, dia lawan. Mengapa ni? Ini hak yang Allah Ta'ala beri kepada kami. Pasal apa kamu nak hadkan? Maka Sayyidina Umar, itu yang diterbiah oleh Quran, dia boleh terima. Okey, kalau macam tu saya tarik balik. Sama juga Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha waktu Sayyidina Umar dia nak bagi macam kita sekarang ni apa, berim ke apa benda lebih kurang macam tu lah ya. Ini bukan baru berim-berim ni, zaman dulu dah. Zaman Sayyidina Umar dah dibuat dah. Waktu kerajaan Islam Madinah ada banyak harta, melimpah ruah harta, dia bagi. Cuma Sayyidina Umar hebat dia susun. Yang paling tinggi sekali dia letak akan dapat berapa ribu dirham, lupa dah saya. Tapi tengok Sayyidina Umar ya. Sahabat kata apa? Hak paling tinggi sekali mu letak mu dulu. Sebab mu khalifah. Hak paling tinggi mu letak mu lah. Kerana kamu khalifah. Sahabat sebut atas ikhlas. Kerana betul dia khalifah, tak tinggi. Tapi Sayyidina Umar kata apa? Dah, kan. Kita kena letak ikut kepada standard yang telah kita tetapkan. Apa standard yang kita tetapkan? Tengok balik. Maka yang paling tinggi adalah keluarga Rasulullah, Al-Abbas paling tinggi. Bukan tak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar duk nombor 2, nombor 3. Tu hebat tu Oh, kalau kita tengok hebat orang Islam waktu tu. Kalau kita nak hebat kena balik macam tu balik. Bukan balik pakai jubah macam tu. Dah lah nak pakai lah, tapi nilai tu. Orang nak beri, dia boleh ambil kerana dia khalifah. Tapi dia tak mau. Kenapa? Kerana standard itu ada. Keadilan itu ada. Kena follow standard yang telah kita tetapkan. Barulah itu ada keadilan. Nak cerita tadi Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Umar dia kata waktu bagi tu yang dapat tinggi juga pemberian itu adalah ummahatul mukminin. Dia dapat tinggi. Dan kalangan ummahatul mukminin pula Sayyidina Umar kata, kami nak bagi dekatmu Aisyah lebih sikit. Sebab apa bagi lebih? Kerana kamu ada istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tanya muslimat, agak-agak terima tak kalau orang nak bagi lebih? Kalau faham cerita ni lah kan? Terima tak terima? Sayyidina Aisyah kata apa? Tak payah. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan kami seadil yang boleh. Waktu ni selepas baginda SAW dah pergi, aku tak mau terima lebih daripada apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kepada kami ketika hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu nilai yang mari apabila Al-Quran
dia hidup bersama dengan kita apabila kita membaca dia, kita menghayati akan Al-Quranul Karim. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, saya rasa dah terlajak panjang lah ni, minta maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada organizer, jabatan bangunan masjid dan juga daripada kelab. Saya ingat kelab yang organize juga ya. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan sebanyak kita bincang ni dapat kita ambil manfaat yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang minta maaf banyak-banyak. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.